again. Sorry sebab saya terpaksa berhenti pada video yang lepas sebab masalah kepada bateri untuk saya punya notebook. Okey, apa pun kita sambung untuk soalan seterusnya, practice question 1. So untuk ini soalan ini awak boleh dapatkan daripada buku science textbook. Okey. Page 45, right? So soalan dia, figure below shown a loaded beam, find the distance x. So find the distance x from point A to keep the beam in equilibrium. Maksudnya kita jadikan point A ni sebagai rujukan kita. Okey, apabila awak jumpa soalan yang seperti ini, apa yang perlu kita buat adalah kita kena pastikan bahawa semua daya mesti berada serenjang dengan beam. Okey, serenjang maksudnya 90 darjah lah. Okey. So semua daya ini mesti berada 90 darjah dengan beam. Dan bila kita tengok kepada soalan ini, kita dapati bahawa ada satu daya yang diberi pada kedudukan sudut 45 darjah. Kita dah bincang dan kita dah belajar berkaitan daya. Sebagai contoh daya kita ada F ini. Kemudian diberikan satu daya pada sudut tertentu. Maka daya ini kita akan pecahkan kepada Fx, Fy dan juga Fx. Okey. So sama juga daya yang ini kita akan terjemahkan kepada bentuk kedudukan Fy. Sebab ini saya tunjuk tuan-tuan nak panah ke atas. Nanti saya akan terangkan ini anak panahnya ke bawah. Dan Fx. Okey. Tapi untuk situasi ini, daya pada paksi X kita tak ambil kira sebab tak ada daya pun pada paksi X kan. Jadi kita akan ambil nilai pada paksi Y sahaja. Okey, macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Kita pergi pada page yang seterusnya. Apa yang boleh kita buat adalah kita tukarkan daya yang diberi dalam kedudukan bersudut 45 darjah dengan jumlah daya 12 Newton kepada kedudukan paksi Y. Pada paksi Y. Kan saya kata tadi kita nak tukar pada paksi Y dan juga paksi X. Okey, sama ada Y ke bawah ataupun paksi X ke kiri. Sebagai contoh macam ni . So macam mana kita nak buat? Kita dah belajar bahawa daya yang berada pada paksi Y, Fy bersamaan dengan F sin theta. Dan daya yang berada pada paksi X adalah Fx bersamaan dengan F cos theta. Jadi apa yang saya akan buat di sini adalah tengok betul-betul . Sepatutnya kita nak cari, kita ada daya di sini. Saya tukar pen warna yang lain lah . Okay, saya pakai warna hijau. Okay, apa yang kita buat adalah kita ada point kita di sini, tempat daya kita, center pada daya kita. Maka 12 Newton ni adalah berada pada center itu. Dan kita nak cari adalah daya yang bertindak ke bawah. Okey, daya yang bertindak ke bawah di sini, Fy di sini. Okey, untuk mencari Fy kita dah belajar bahawa paling senang, okay, ini sudut kita. Kita pindahkan Fy ni, kita letak di sini. Okey, contohnya nak panah ke bawah lah. Okey, sebab daya ni bertindak ke bawah. Okey, maka kita dapat Fy. So, Fy kita kata apa tadi? Fy bersamaan dengan F sin theta. Maka apa yang kita buat, kita tahu bahawa, ataupun saya padamkan yang warna hijau ni. Okey, apa yang berlaku? Ini saya pindahkan ke sini. Dan bila saya ambil sin theta bersamaan dengan Fy per F. Maka sin 45 darjah bersamaan dengan Fy bahagikan dengan 12. So, saya dapat jawapan dia seperti ikut. Maka daya yang bertindak pada Fy adalah bersamaan dengan 8.49 Newton. Maka kita terjemahkan balik daripada gambar rajah ini. Okey, saya clearkan yang ini. Daripada gambar rajah ini, maka yang sudutnya tadi ada sudut, kita kena buat dalam keadaan berserenjang.
Maka saya terjemahkan, saya ada 10 Newton, saya ada 15 Newton, saya ada 8.49. Mana dapat 8.49 daripada sini? Okey, kemudian saya ada 18 Newton, jarak daripada sini ke sini 3 meter, sini ke sini 2 meter, dan jarak daripada sini ke sini 6 meter. Okey. So, apa yang perlu kita buat adalah kita tahu bahawa konsep yang pertama, ingat dalam momen ini, kita tahu jumlah daya yang bertindak ke atas sama dengan jumlah daya yang bertindak ke bawah. Kita tahu bahawa jumlah momen ikut jam adalah sama, saya kata jumlah adalah sama dengan jumlah momen lawan jam. Dua benda ni yang kita akan kaitkan, kita guna satu persatu. Ini yang pertama, ini yang kedua. Okey, perkaitan yang pertama. Okey. Kita tengok bahawa jumlah daya yang bertindak ke atas adalah sama dengan jumlah daya yang bertindak ke bawah. Apa yang berlaku adalah kita akan ada satu daya yang bertindak ke atas. Kita tak tahu kat mana kedudukan. Kita letak dia sebagai X. Mungkin duduk di sini, mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini. Tapi daripada maklumat soalan, kita hanya beranggapan dia minta dapatkan find the distance X from point A to keep beam equilibrium. Maka kita akan anggap dia hanya ada satu daya saja F. Okey. So maka kita letaklah di mana-mana pakai tanggapan kita ada satu daya yang bertindak ke atas untuk memberi keseimbangan. Maka F equal to, maksudnya F bertindak ke atas adalah sama dengan jumlah F yang bertindak ke bawah, maka kita dapat 51.49 Newton. Okey. Selesailah. Maka kita dapat FA bersamaan dengan 51.49 Newton. Okey. 51.49 Newton ni kita tak tahu ke mana kita nak letak dia. Pada jarak mana? Pada sini ke? Pada sini ke? Pada sini ke? Atau pada sini? Kita tahu bahawa 51.49 ni mengimbangi daya-daya yang bertindak ke bawah. Okey, so macam mana kita nak selesaikan? Apa yang kita buat adalah menggunakan momen. Jumlah momen ikut jam adalah sama dengan jumlah momen lawan jam. Okey, katalah saya buat tanggapan begini. Saya letak anak panah saya di sini. Awak boleh buat letak di mana-mana saja anak panah asalkan awak gunakan konsep momen ikut jam dan juga lawan jam. Okey, katalah daya saya di sini pada titik ini O, center of gravity. So apa yang berlaku, jarak saya daripada A kan, dia minta rujuk daripada A kan. Maka jarak saya daripada A adalah X dan dia berada di sini. Okey, dia berada di sini. Okey, so apa yang kita nak buat, pegang point ini, yang mana ikut jam, yang mana lawan jam, yang ini dia akan pergi daya 15 Newton, dia akan lawan jam. 10 Newton akan lawan jam. Sebab point kita kat sini, kita pegang kat sini, 8.49 ikut jam. 18 Newton ikut jam. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Okey, daripada yang saya terangkan tadi, maka apa yang saya buat, okey, ni nampak saya letak. Okey. Jumlah momen ikut jam, lawan jam sama jumlah momen ikut jam. So ni tak sama dengan saya Okey. So apa yang ikut jam? Lawan jam adalah kita ambil daripada sini. 10 Newton darabkan dengan X. Kan jarak daripada daya center ni kan ke sini adalah X meter. So 10 darabkan dengan X. Kemudian kita ada jarak, kita nak cari jarak sini. Maka 15 ke X, ke center, ke sifar, ke O ni berapa? Kita nak kira. Jadi kita ada 3, jarak paling panjang X, maka X tolak 3 akan dapat jarak ni, betul? So X tolak 3 akan dapat jarak ni. Maka 15 darabkan dengan X tolak 3. Kan? Kemudian ada lagi tak daya yang melawan jam? Tak ada. So kita dah selesai sebelah. Kita pergi sebelah sini. Kita ambil yang paling hujung sebab yang ni dia akan ikut jam. 18 darabkan dengan berapa jarak ni? Kita nak dapat jarak ni. Berapa? So paling senang kita kira 3, 4, 5. Sini 6 kan? So sini akan jadi 4 tu.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi panjang keseluruhan 9 tolak dengan X ni, maka kita dapat jarak ni. Kan? So, apa jadi? 9, mana pen saya? Mana? Okey. 9 tolak X, okey, darabkan dengan 18. Maka kita dapat moment. Kemudian tambah 8.49 tambah darabkan 5 tolak X. Macam mana saya dapat 5 tolak X? Macam mana saya dapat 5 tolak X? Iaitu sini jarak dia. Okey. Sini ke sini adalah 5 betul? Bila saya tolak dengan X, maka saya dapat jarak ni tu. Kan? Cuba tengok. Jarak sini ke sini. Kalau saya nak dapat dia adalah saya ambil keseluruhan panjang ni. Tolakkan dengan X, saya dapat jarak ni tu. Okey, kena fikirlah sikit. Kena terbuka sikit. Okey. So apa yang saya buat? So kita selesailah. Okey. Saya tukar warna pen lah. Saya tak dapat warna pen kat sini. Okey, saya tukar warna merah. Bagi saya boleh nampak sikit. Okey, alright. Okey. So bila kita 10 darabkan dengan X, darabkan 15, darabkan X, tolak 3, sama dengan 18 darab 9, tolak X, tambah 8.49, darab 5 tolak X. Dan kita kembangkan. Maka saya kembangkan, saya tunjukkan macam ni saja pada awak, kira nanti. Dan akhir sekali, kita akan hanya dapat nilai X. Kita letak X di sebelah dan nilai nombor sebelah. Maka akhir sekali kita dapat X adalah 4.84. Jadi kalau saya padam ini, padam semua ini, maka jarak dia, okey, jarak dia sepatutnya X ni adalah 4.84 dengan daya sebanyak 51.49, maka maka berlakulah keseimbangan. Okey. Daya yang bertindak ke bawah dan juga daya yang bertindak ke atas. Ni So dapat jawapan dia, jaraknya adalah X tadi 4.8 meter, daya 51.49 Newton. Okey. So next, awak boleh rujuk kepada buku teks contoh 3.9 dan 3.1 jenis-jenis beam. Jenis-jenis kalau kita ada dua daya bertindak atas macam tu. Kita ada daya-daya bertindak ke bawah. Kita ada FA yang support, FB. So kita ada FC, FD. Kalau ada daya-daya banyak macam ni. So apa yang perlu kita buat adalah kita kena cari keseimbangan jumlah daya bertindak ke atas adalah sama dengan jumlah daya bertindak ke bawah. Ini konsep dia. Ada dalam contoh dalam buku Engineering Science Textbook. Okay. So itu sahaja untuk bab 3. So kita akan jumpa lagi dalam bab keempat. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.